Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian dan kajian kita kepada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi pada kalam musannif rahimahullah was-sam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Kita berhenti sebelum ini pada kalam muhasyi qauluhu bi jami'il mawjudat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال قوله بجميع الموجودات. Sifat sama' dan basar Allah Subhanahu wa ta'ala bertakluk pada sekalian perkara yang mawjud, segala perkara yang ada. Kata musannif bi jami'il mawjudat, taqaddama, telah terdahulu al-i'tiradu ala mithli hadhihi al-ibarah, telah terdahulu bangkangan, kritikan seumpama ibarat ini. Ibarat guna bi jami'il mawjudat ni dah dia sebut sebelum ni perbincangannya. Apa dia? Bi anna lafzata jami', bahawa lafaz jami' itu mustaghnan anha, terkaya daripadanya, tidak perlu kepada jami' dah. Al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat, tak perlu kepada jami', bi al-muta'alliqani bil mawjudat. Wa taqaddama al-jawabu, dan telah terdahulu jawapan, bi anna al, bahawa alif lam pada al-mawjudat, in kanati lil istighraq, kalau alif lam itu memberi makna istighraq, menghabisi. Istighraq ni makna menghabisi dan meliputi, merangkumi sekalian. Maka falafzatu jami', maka lafaz jami' ini ta'kidu dhalika, idhafahkan ta'kidu dhalika listighraq, maka lafaz jami' dia mentakkidkan kepada makna istighraq yang ada pada al. Lagi apa tugasnya? Falafzatul jami' litakidi, afwan, ada litakidi, ada lam, jadi litakidi tak nampak, doktor, litakid, ada harah jar, maka takkid jadi majrur lah, silap litakidi dhalika listighraq, tujuan untuk mentakkidkan istighraq tersebut. Wa daf'i, dan bertujuan daf'i tawahumi takhsisihi, dan menolak tawahum, andaian pengkhususan, ya. Bila ada alif lam, jadi boleh jadi pada al-mawjudat ada yang makhsus daripada umum tersebut, maka didatangkan kalimah jami', pertamanya kerana mentakkidkan makna al-istighraq pada alif lam, dan juga yang kedua ialah menolak andaian bahawa lafaz umum tersebut ada makhsus daripadanya. Tak. Lafaz umum tu kekal umum. Bahkan al-mawjudat yakni jami' mawjudat, sekalian perkara yang mawjud. Bila begitu, fala mustaghnan anha, maka tidak terkayalah daripadanya. Mana? Lafaz jami' itu tak boleh kita asing, tak boleh buang lah, sebab ada tugasnya. Okey, itu satu. Kalau kita kata alif lam tu lil istighraq au kanat lil jinsi, maka kalau kita andaikan alif lam pada al-mawjudat, alif lam al-jinsiyah, makna merujuk pada jenis mawjud.
fa'adamul istighna zahiru. Maka tidak terkaya tu jelas sangatlah. Kerana al-jinsiyah ni dia umum. Betul lah umum jinsiyah, tapi umum dia umum bukan istighraqiyah. Bukan ala kulli fardin. Tapi dia merujuk kepada jenis. Bila merujuk pada jenis, yasduku alal wahid wa alal akthar. Maka tak dapat tidak untuk mengumumkan makna itu perlu kepada lafaz jami'. Maka fa'adamul istighna zahirun. Okay, selesai situ. Ini semua perbahasan, perbincangan tentang ta'rif bagi ataupun kalam musannif tadi. Dia kata was-sam'u wal basar al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Maka dia nak bincangkan tentang penggunaan lafaz jami' tersebut. Habis. Wal mawjudatu, dan bermula sekalian yang mawjud itu, tashmalul alwana, merakumilah warna-warna, wal aswata, suara-suara. Jadi mawjud itu masuk habis, warna masuk, suara masuk. Fayasma'u ta'ala as-sawada wal bayada, maka Allah Ta'ala mendengar warna hitam dan warna putih. Bukan sekadar Allah Ta'ala melihat warna, bahkan warna itu didengar oleh Allah. Wa nahwahuma, dan seumpamanya. Wa yubsiru, dan mendengar al-aswata, dan Allah Ta'ala mendengar pula. Wa yubsiru al-aswata, dan Allah Ta'ala melihat suara. Allah melihat suara. Bahasa suaranya didengar. Hak tu maklum dah. Pada samak makhluk mendengar suara. Sama Allah bukan mendengar sekadar suara, tapi mendengar warna. Mendengar benda yang mawjud, jirim dan seumpamanya. Basar manusia melihat warna. Basar Allah Ta'ala bukan sekadar melihat warna, bahkan warna dan suara. Okay. Jadi, isunya di sini, ulama-ulama kita dahulu mengatakan bahawa inkisyaf yang berlaku pada samak basar itu umum. Jadi, bagaimana cara inkisyaf, mungkin bahagiannya payah nak terima. Macam mana boleh dengar apa? Dengar benda, dengar zat. Macam mana boleh lihat bunyi. Nampak tak? Jadi benda itu mungkin menjadi kepelikan lah pada zaman-zaman dahulu. Tapi zaman sekarang, sebahagian daripada teknologi dan sains ini membuktikan bahawa sesuatu itu bukan sekadar boleh diinkisyaf melalui satu bentuk cara, satu bentuk panca indera saja. Contoh, kita tengok kan, ahli sains kata bahawa bunyi itu ada vibration, dia ada getaran. Maka mereka buat getaran dalam bentuk gambar rajah. Getaran bagi bunyi. Nampak? Jadi makna bunyi itu bukan sekadar boleh didengar, bahkan boleh dilihat. Bahkan buktinya apabila diletakkan speaker dah. Lepas tu ada medan-medan magnet, ada dia panggil apa, tak ingat, liquid yang mencampur magnet tu, nampak dia punya gerakan bahawa bunyi itu ada kesan pada zarah yang lain, yang mana sebenarnya dia panggil lantunan dan juga vibration, getaran itu boleh nampak dengan alat dia. Boleh nampak dengan alat. Begitulah juga pendengaran. Benda-benda yang zat ataupun jirim ni, ahli sains kata dia sendiri mempunyai vibration ataupun getaran pada diri jirim tersebut. Bahkan kalau benda solid kan, dia punya rapatnya tak bergetar. Benda yang kita panggil separa solid, separa tu dia ada zarah dia bergerak, bertindak antara satu sama lain. Jadi makna ada tindak balas yang mana sebahagian tu ada mengeluarkan vibration yang mana keluar daripada mana? Daripada benda yang jirim. Itu antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk yang berlaku manusia lihat dengan kemajuan sains dan teknologi ini. Bila begitu,
Itu bukan makna hakikatnya gitu Tuhan tengok gitu. Tak, kita tak tahu bagaimana hakikat inkishaf Allah Ta'ala bagi maujudat itu cara macam mana. Tapi dia memberi kefahaman kepada kita bahawa apa yang kita faham selama ini, bahawa pendengaran hanya mendengar suara, penglihatan hanya melihat zat, melihat warna, sebenarnya tidak. Bahkan lebih lagi. Cuma kerana mata kita, telinga kita tidak mampu untuk melihat lebih daripada kebiasaan. Tapi bila alat teknologi sains ni, manusia reka alat ciptaan, nampak sebenarnya suara itu ada getaran. Nampak bahawa jirik itu ada getaran dan seumpamanya. Maka itu menunjukkan bahawa sebenarnya inkishaf itu lebih luas pemahamannya. Lemah inkishaf yang ada pada kita itu kerana Allah Ta'ala beri banyak tu saja kepada manusia. Adapun inkishaf ada Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi lah. Wave length. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apa yang pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka bila kita faham sebahagian tu, ini makna Allah Ta'ala bila ulama kita sebut bertakluk sifat sama' dan basar kepada sekalian maujud, tak pelik lah. Maka benda tu benda tak pelik. Mungkin sekarang ni kita mampu tahu sekadar tu. Boleh jadi tahu lebih lagi. Tapi apa yang ada pada Allah, walillahil mathalul a'la. Lebih lagi, kerana Allah lah yang mencipta segala yang makhluk ini, yang kita nampak. Dan dia juga yang membuka kepada manusia ilmu pengetahuan tu. Habis jelas. Jadi kadang-kadang ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni, bila kita padukan, kita adunkan, ataupun kita cuba serapkan dengan ilmu sains ataupun ilmu fizik moden ini, yang betul lah, yang fakta, bukan yang sekadar teori dan atau hipotesis yang belum dibuktikan lagi. Ilmu-ilmu yang qat'i daripada ilmu-ilmu tabi'iyat ni, dia tidak akan bertentangan. Dia tidak akan bertanakut. Tak akan jadi menafikan, tidak. Sebab apa? Sebab apa kaedah akal yang Tuhan bagi ni mampu untuk kita faham alam ini sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kemampuan itu mungkin terhad, tak mampu. Kerana apa? Kerana belum dibuka oleh Allah Taala. Dengan kemahiran manusia, mungkin lepas lagi Allah Taala beri tamadun lebih tinggi. Jadi itu menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Habis. Kemudian katanya wa syamila aidan, dan merangkumi jugalah, termasuk juga sam'ahu ta'ala wa basarahu. Jadi mana tadi al-mawjudat ni, al-mawjudat merangkumi warna dan suara, tak? Jadi termasuklah juga sama Allah Ta'ala dan basar Allah Ta'ala. Fayasma'uhuma ta'ala bisam'ihi. Maka Tuhan mendengar, sama Tuhan, sifat pendengar Tuhan, dan Tuhan mendengar sifat penlihat Tuhan. Wa yubsiru, dan Allah Ta'ala wa yubsiruhuma. Allah melihat sifat basarnya dan melihat sifat samaknya. Sebab apa? Sebab sifat samak dan sifat basar Tuhan benda maujud. Bila maujud, terbetullah dan termasuklah dalam perkara yang bertakluk sifat samak dan basar Allah. Maka Tuhan mendengar dan melihat sifat samaknya, sifat basarnya. Okay. Wa yubsiruhuma bi basarihi, dengan sifat basarnya. Jadi cumanya walaupun muta'allaq tu benda sama, tapi bentuk ataupun cara inkishaf berbeza. Ini inkishaf dengan samak. Ini inkishaf dengan basar. Gitu je lah. Wa ammal akwanu. Okey, timbul soalan. Adapun al-akwan. Dia panggil al-akwan al-arba'ah ni. Di sisi ulama ahli kalam dia panggil al-akwan al-arba'ah. Wa ammal akwanu wa hiya al-ijtima'u wal-iftiraku wal-harakatu was-sukunu. Ini akwan al-arba'ah ni. Ini akwan arba'ah ni ialah tanda bagi sesuatu itu makhluk. Dia sifat makhluk ni.
Sifat makhluk ataupun boleh kita kata sifat jirim lah secara khusus. Kerana jirim itu tidak sunyi sama ada berhimpun atau bercerai. Zat dia. Ataupun dia gerak atau diam. Alhamdulillah. Maka ni dipanggil, di sisi ahli kalam dipanggil al-akwan al-arba'ah. Okay. Bila jirim itu berhimpun, dua jirim berhimpun, maka jadi jisim. Dia bercerai, maka dia berasingan, tapi dia tetap jirim. Dan dia tu sama ada dia bergerak ataupun diam. Jadi benda makhluk ni tak lari daripada al-akwan al-arba'ah. Okey, adakah bertakluk? Fala yata'allaku biha sam'uhu ta'ala wa basaruhu. Maka al-akwan al-arba'ah ni tidak bertakluk dengan sifat sama' dan basar Tuhan. Oh, tak takluk sebab apa? Li'annaha minal umuri li'tibariyah. Kerana akwan al-arba'ah ini daripada umur i'tibariyah. Benda yang hanya reti. Dia tidak ada hakikat sehingga dapat dilihat dan wujud khariji, tak ada. Tapi hanya faham. Faham daripada dua zarah. Tak? Bercantum, dia panggil ijtima'. Bercerai, dia panggil iftirak. Faham daripada husul as-sani fil awal, hasil sesuatu masa yang kedua pada masa yang sama. Pertama orang panggil sukun. Husulus sani fi thani, hasil satu keadaan bagi jirim pada tempat yang kedua panggil harakah. Maka benda itu apa yang ada ialah jirim sajalah. Ijtima', iftirak. Sukun dengan harakah itu hanya benda yang reti. Gerak. Kereta sedang bergerak. Jadi bergerak itu hakikatnya ada tak? Boleh nampak tak? Kita hanya nampak kereta berpindah daripada satu titik pada satu titik yang lain. Jadi yang adanya kereta itulah. Adapun pergerakan, bergerak tu tak ada. Itu hanya direti. Hanya difaham. Itu dipanggil umur i'tibariyah. Maka tidak bertakluk sifat sama' dan basar Tuhan kepada umur i'tibariyah. Kerana umur i'tibariyah bukan perkara yang mawjud. Ala sahih, atas pandangan yang sahih. Falaisat mahsusatan. Maka al-akwan arba'ah ni dia bukan benda yang mahsus dapat dipaham dan dicapai oleh panca indera, bukan. Fa inna la nushahidu illa al-mutaharrika. Kerana kita tidak melihat kecuali al-mutaharrik. Kita hanya melihat benda yang bergerak. Gerakan itu kita tak nampak. Kita melihat benda yang bergerak itu bergerak. Pergerakan tu kita geti. Kita tak nampak. Faham sikit ni maklum dah, ni kita dah panjang nak sebut dulu. Was-sakinah, dan benda yang sukun, yang tetap. Wal-mujtami'aini, dan dua benda yang berhimpun. Wal-muftariqaini, dan dua benda yang berasingan. Duna wasfil harakah, tidak kita lihat sifat harakah was-sukun tu. Wal-ijtima'i wal-iftirak, dan sifat berhimpun dan sifat bercerai. Okey, boleh. Wa ma'na sam'u, ini masuk pada kalam syarih. Hadha aidan, qala syarihu rahimahullah, hadha aidan ma'tufun ala ma taqaddama. Ini juga ma'tuf di atas kalam musannif sebelum ini. Wa ma'na sam'i alladhi huwa sifatun li maulana jalla wa azza huwa ma'nan qa'imun bidhatihi yankashifu lahu bihi kullu mawjudin. Iaitu sifat. Makna dengan maksud sifat. Jangan temuh makna tu erti. Makna ialah sifat. Sifat yang berdiri pada zat Tuhan, yang nyata bagi Tuhan dengan sifat itu setiap yang mawjud, sawa'un kana qadiman, sama ada yang mawjud itu qadim seperti zat Tuhan ataupun baharu seperti lain-lain zat makhluk, seperti sekalian zat makhluk. Wa huwa madhhabu Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, itu mazhab Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa qila innama yata'allaqu bil aswat. Satu pandangan yang lemah mengatakan bahawa sama' Tuhan hanya bertakluk dengan suara sahaja. Kaifa kanat, yang bagaimana ada suara tu, slow ke, perlahan ke, desibel rendah ke, desibel tinggi ke, Allah Ta'ala dengar belaka. Tapi suara sahajalah. Itu pandangan kedua, yang mana pandangan yang
yang lemah. Okey, kita masuk kepada kalam Muhasyir rahimahullah. Qauluhu wa ma'na sam'i, dan makna sama' itu. Ai wa ma'na lafzis sam'i, makna lafaz sama'. Au itu satu. Annal idhafata lil bayan, ataupun idhafah itu lil bayan. Dia panggil idhafah lil bayan. Ai ma'nan huwa sam'u, makna iaitu sama'. Kan dia katakan huwa makna, bermula sama' ialah mana wa makna sam'i, wa makna sam'i, bermula dan makna yakni sifat sama'. Tu makna idhafah lil bayan. Dan makna yakni, makna dengan maksud sifat. Sifat yakni sifat sama'. Maka idhafah itu yang kedua mengata annal idhafata lil bayan, ai makna huwa sam'u. Wa hadha aula, dan ini lebih aula. Makna takwil yang kedua mengatakan bahawa idhafah itu lil bayan, makna yakni makna sifat sama'. Yang tadi kata ada mudhaf yang dihazaf, makna lafzis sam'i. Dari segi kaedahnya, ma lam yuhzaf muqaddamun ala ma yuhzafu. Kalam yang tidak dihazaf didahulukan daripada kalam dihazaf. Hatta dari segi dalam i'rab sekalipun. Kalau i'rab tu tak berhajat kepada hazaf, maka waktu didahulukan daripada i'rab yang berhajat kepada hazaf. Ataupun hazaf dia sikit daripada hazaf banyak, maka yang hazaf sikit itu lebih aula daripada hazaf banyak. Wa hadha aula wa kadza yuqalu fi ma ya'ti. Begitulah juga dikatakan pada barang yang akan datang, perbincangan akan datang binisbati lil basar, nisbah pada basar. Makna al-basar yakni makna huwal basar. Makna yakni makna sifat basar. Qauluhu yankashifu. Yankashifu, nyata baginya. Taqaddama, telah terdahulu. Ma fi ta'bir, apa yang ada pada ta'bir bil inkishaf, dengan inkishaf itu minal iham, daripada waham. Ni sebut dah sebelum ni kan. Tengok pada rakaman sebelum ni lah. Yang kashifu tu, apakah irad yang datang pada kalimah yang kashifu. Maka telah datang sebut apa nama ni, irad yang datang berkaitan kalimah yang kashifu, inkishaf itu, dan apa jawapannya. Okey, selesai. Wa kharaja bihi, maka keluar dengannya al-qudratu, dengan katanya yang kashifu tadi, keluar sifat kudrat wal iradatu. Fa innahuma laysata lil inkishaf, kerana kudrat iradat bukan sifat bentuk inkishaf, bukan sifat jenis inkishaf. Wal hayatu, dan keluar juga hayah, fa innaha la tata'allaqu bi syai', kerana hayah tidak bertakluk dengan sesuatu. Habis. Wa kharaja biqaulihi yang kashifu lahu kullu mawjudin. Kullu mawjudin. Patut itu dalam kurungan jugalah. Ada kurungan juga. Keluar dengan katanya kullu mawjud itu al-ilmu, sifat ilmu. Sama' basar bertakluk dengan sekalian mawjud. Maka keluar dengan kata sekalian mawjud ialah sifat ilmu. Wal kalamu, dan sifat kalam. Kadza yuqalu fi ta'rifil basar. Dan demikianlah dikatakan pada takrif basar yang akan datang. Jadi sifat yang bertakluk dengan segala yang maujud, maka ilmu tak masuk, sebab ilmu bukan bertakluk dengan maujud sahaja. Kalam pun tak masuk, kerana kalam bukan bertakluk dengan maujud sahaja, bahkan bertakluk dengan 3 hukum akal tu, wajib, mustahil dan harus. Wa asyara biqaulihi, dan mengisyarat musannif dengan katanya kullu maujudin itu ila, asyara ila, memberi isyarat ila anna sam'ahu ta'ala wa basarahu, bahawa sama' Tuhan dan basar Tuhan la yata'allaqani bil ma'dum, tidak bertakluk dengan benda yang bangsa tak ada, benda yang tak ada. Wala bil muhal, dan tidak bertakluk dengan benda yang mustahil. Dah apa beza ma'dum dengan muhal? Ma'dum dengan muhal. Muhal, ma'dum ini boleh jadi benda itu harus, tapi tak ada kerana Tuhan tak buat. Jadi bertakluk tak sama' dan basar Tuhan dengan benda yang tak ada,
yang Tuhan pada ilmu tidak buat dan takkan ada, maka tak boleh takluk lah sebab benda tak ada. Lebih umum lagi benda hak mustahil. Kenapa tak? Benda mustahil. Tapi tak mesti makna benda mustahil. Benda mustahil confirm makdum. Benda yang mustahil confirm makdum. Benda yang mustahil confirm makdum. Apa tak? Jadi al-muhal tidak masuk. Ni kalau ada kelas ni kita boleh tanyalah. Tak apalah siapa yang ikhwah, sahabat-sahabat yang melihat. Ma'alaqatu bainal ma'dumi wal muhal min hadhihi al-haythiyah. Apakah alaqah antara ma'dum dengan muhal kat sini? Alaqah apa yang ada antara ma'dum dengan muhal di sini? Cuba jawab dalam komen. Ini FB ni dia interface baru ni, ada interactivity apa lagi ni, ada polls, ada boleh buat undian. Tidak betul. Siapa nak jawab? Umum umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Mana hak besar, mana hak kecil? Mana hak besar, mana hak kecil? Mana yang umum, mana yang khusus? Umum khusus mutlak, betul lah tu. Umi Nu'man. Siapa? Bosan ni Nuri. Makdum umum. Buyan Hafi. Makdum umum. Muhal kecil. Jadi alaqah dia umum khusus mutlak. Makna setiap yang muhal tu memang makdum. Setiap yang muhal memang makdum. Benda yang mustahil memang tak ada. Tapi bukan semua makdum, semua mustahil makdum. Bukan semua makdum itu mustahil. Jadi di sini kalau tengoknya la yata'allaqani bil ma'dumi wala bil muhali. Zikrul muhal ba'dal ma'dum min babi zikril khasi ba'dal 'am. Patutnya cukup dengan makdum dah, tapi tak. Dia datangkan muhal untuk menyatakan untuk mesebut khususkan lagi. Okey. Boleh dah tu. Boleh ngajar belaka dah tu ustaz-ustaz dah ni dalam ni. Okey, habis. Kadzatihi, seperti zatnya zat Allah Taala dah. Seperti zatnya. Hak ni hak qadim. Dakhala tahtal kafi, masuk di bawah kaf itu. Ka, seumpama, masuk dalam seumpama zat itu. Sifatuhu, fa'il bagi dakhala. Sifatuhu ta'ala. Itu sifat Allah Ta'ala. Okay. Fa'in luhiza, maka jika luhiza, dimulahazah, dilihat, annaha laysat ghairan, bahawa sifat Tuhan bukan lain daripada zatnya, kama annaha laysat ainan, sebagaimana sifat itu juga bukan diri yang berasingan, maka kanatil kafu istiqsaiyah. Maka kaf itu istiqsaiyah. Istiqsa ni makna habis situ. Yastaqsi makna menghabisi. Kadzatihi, seperti zat Allah Ta'ala. Dia kaf ni kaf tamthil. Makna kaf tujuan buat misal. Contoh, saya makan buah-buahan seperti anggur. Seperti anggur. Dah lain ada lagi. Jadi kaf itu tamsil saja. Tapi kaf istiqsaiyah tu makna hak tu je. Tu istiqsa, makna menghabisi. Seperti zat Tuhan. Seperti zat Tuhan. Okey. Sekarang ni kalau kita faham, sebab tu dia kata ataupun sifat. Ataupun sifat. Jadi makna zat ini perbincangan zat saja. Jadi kaf itu kaf
litamthil sajalah. Misal seperti zat Tuhan. Wa sifatihi, dan sifat Tuhan. Okey. Andai kata kita benakan, kita ambil pandangan mengatakan sifat Tuhan laisa ainu dzat, laisat aina dzatihi wala ghairah. Sifat Tuhan bukan diri zat dan bukan lain pada zat. Makna apa? Sifat Tuhan tidak bercerai tanggal daripada zat. Maka bila sebut zat, masuk dah situ zat Tuhan. Bila sebut zat, masuk dah situ sifat Tuhan. Kerana sifat Tuhan laisat ghairahu, bukan dia lain daripada zat. Dan dia bukan diri zat. Tapi dia lam taftarik anil zat, ataupun lam tatafarraq anil zat, tidak bercerai daripada zat. Maka kaf di situ istiqsaiyah nama dia. Boleh tak tu? Itu panggil kaf istiqsaiyah. Maknanya seperti tu. Saya nak contoh apa? Makna kaf tu bukan makna tamsil saja. Bila tamsil ni ada contoh lain lagi yang tidak disebut. Istiqsaiyah makna hak tu je. Jadi sebab apa? Sebab atas pandangan mengatakan sifat itu bukan diri zat dan bukan lain pada zat, maka dia itu tidak bercerai tanggal pada zat. Maka seperti zat itu, kazatihi itu, kaf di situ istiqsaiyah sahaja. Qauluhu kasairil hawadithi, seumpama seperti sekalian makhluk-makhluk, sekalian yang baharu. Qauluhu kasairil hawadisi wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita boleh baca banyak mana tu? Adalah 1/3 kot. Tak apalah, insya-Allah ta'ala kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Tapi esok tak ada lah, ada kuliah maghrib. Esok tidak sempat. Mungkin lepas daripada ini, lusa ke, insya-Allah ta'ala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.